Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, hari ini 4 Ogos 2021, hari ini hari Rabu. Okey, semua sihat ya? Tak ada yang tak sihat. Selamat pagi, Cikgu Rizwan. Selamat pagi, Pravin. Okey, kalau semua sihat, bagus. Hari ini kita nak tengok berkaitan dengan komposisi badan. Okey, berkaitan dengan komposisi badan. Kita dah sampai bulan Ogos. Jadi bulan Ogos biasanya ada ujian segak. Okey, ada ujian segak. Jadi esok kita ada ujian juga, betul tak? Ke dah lupa? Tahu tak esok ada ujian? Tahu Tahu nam? BM. Tahu. Okey. Baik, tapi esok ujian BM lah. Yang ujian segak ni kita mungkin akan buat minggu depan kot. Minggu depan. Okey. Jadi kena bersedia lah. Okey, ujian segak pun kena bersedia juga. Okey, bersedia dari segi fizikal dan mental kamu lah untuk buat aktiviti senaman tu nanti. Okey, baik. Hari ni kita nak tengok BMI, komposisi badan BMI. Apa yang kita akan buat hari ni 3.5.1 iaitu mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. Okey, kat rumah siapa yang ada penimbang berat? Ada tak? Ada. Ada. Berapa orang yang ada angkat tangan? Bong Jingwen, Lim Zeng Hang, Shanice. 3 orang je, yang lain tak ada. 3 orang je ada penimbang berat. Tahu tak penimbang berat tu apa? Bahasa Cina panggil apa? Cicong. Yang nak imbang berat. Okey. Lim Wan Yi ada. Damia ada. Gan Teck Bao pun ada. Ada angkat tangan, cikgu nak tengok. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang aja yang ada penimbang berat. 6 orang je. Yang lain tak ada. Pravin tak ada, Pravin. Pravin? Tak ada. Tak ada. Sam ada, Sam? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Yang kedua kita kena ada pengukur tinggi lah. Pengukur tinggi ni guna pembaris lah. Okey, guna pembaris. Pembaris ada tak kat rumah? Pembaris ada tak? Tak ada pembaris. Pembaris macam ni tak ada? Ada. Ada. Okey. Ini paling lawyer cakap. Paling lekeh. Paling koman lah orang cakap. Kena ada pembaris. Untuk ukur tinggi. Nak ukur macam mana? Ukur dekat dinding tu lah. Okay, dinding rumah. Conteng sikit lah. Conteng sikit. Jangan conteng pakai permanent marker pula. Okay, conteng sikit pakai pensel. Okay, conteng sikit ikut dia punya ukuran tu dekat dinding. Kemudian kamu berdiri kat dinding. Dan kamu boleh ukur lah. Tengok tinggi kamu berapa. Okay, tapi kalau tak ada pembaris. Contoh ayah dia ada benda ni. Pernah tengok tak ni? Pernah tengok tak? Pita ukur. Pernah tengok tak? Tahun 6. Pernah. Pernah tengok tak? Ni yang cikgu sedang tunjuk dekat kamera cikgu. Pernah tengok tak? Pernah. Pernah. Okey, ini pita ukur. Pita ukur ni juga boleh juga kamu buat ukur tinggi kamu. Okey, boleh guna ni untuk ukur tinggi kamu. Penting kan untuk tahu tinggi dan berat kamu sebab kamu ada ujian segak. Jadi kena tahu sebab nanti cikgu nak kena isi. Cikgu nak kena isi kamu punya markah ujian segak. Jadi kamu kena tahu kamu punya berat dan kamu punya tinggi. Berat tu cikgu rasa kamu boleh agak-agak kalau tak ada penimbang. Kalau tak ada penimbang. Tapi kalau kamu rasa badan kamu memang
dah lain daripada dulu, yang tu kamu kena tambah sikit lah. Ke macam mana? Nak buat macam mana? Kena isi juga benda tu Okey. Baik. Okey, kita nak kena ukur berat, kena timbang berat dan juga ukur tinggi. Kalau dekat sekolah senang, cikgu boleh buat sekaligus. Okey, dekat sekolah pun ada penimbang, dekat sekolah pun ada tempat untuk kita ukur tinggi. Cikgu dah tanda dah dekat dinding dekat sekolah tu. Sekolah kita pun sama, tak ada tempat ukur tinggi. Tapi cikgu tanda pakai pensel je dekat dewan tu. Senang. Okey. Jadi dekat rumah kamu pun boleh tanda dekat pensel dekat bilik kamu okey. Jangan tanda pakai marker pula, nanti mak kamu marah. Okey, boleh pakai pensel untuk tahu tinggi kamu sekarang berapa. Penting untuk kita tahu tinggi dan berat kita ni sebab apa? Sebab untuk tahu BMI ataupun indeks jisim badan IJB Bahasa Melayu IJB, kalau bahasa Inggeris BMI. Okey, Body Mass Index. Okey, jadi apa itu Body Mass Index ataupun BMI? Kita nak ukur komposisi badan kita menggunakan berat dan tinggi. Okey, berat dan tinggi. Dari BMI ni kita boleh tahu kita ni kurang berat badan ke, normal ke, lebih berat badan ke, obesity ke. Okey, obesity ni kegemukan lah. Dan yang terakhir ni sampai clinically obese. Ui, yang ni gemuk sangat-sangat lah. Okey. Jadi kamu kena kena tahu kamu punya badan macam mana, okey? Apa yang kamu perlu buat untuk elakkan kamu sampai tahap obesity tu. Okey, yang ni formula untuk kira BMI. Okey, formula untuk kira BMI iaitu berat kamu dibahagikan dengan tinggi dalam meter darab tinggi. Dalam meter Contoh kalau tinggi kamu 150 cm. Kalau dalam meter jadi berapa? 150 cm. Kalau dalam meter berapa? Siapa tahu? Matematik Tahu 6. 1 meter berapa sentimeter? 1,000. Ui, 1,000 banyaknya. Kan? 1,000. 1 0,0. 1,000 30. Cikgu 20 macam 1.5. Okey, kalau 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Okey, 100 sentimeter. Kalau 150 jadi berapa meter? 150 sentimeter berapa meter? Kan 1 meter 100 sentimeter. Kalau 150 sentimeter berapa meternya? Okey, 1 2. Dia jadi 1.50 ataupun 1.5 meter. Betul, Shanice. Okey, ini cara dia. Cara nak tahu kamu punya tinggi dalam meter Dalam meter. Okey, dalam meter ni. Okey, jadi kalau tinggi kamu, contoh cikgu buat perkiraan Contoh berat kamu ialah berapa? 35 kilo. 35 kilo. Bahagikan dengan 1.5, contoh tinggi kamu 1.5 meter darab 1.5 meter. Yang ni kita buat dahulu kan. Sebab darab buat dahulu. Dapatlah dia punya BMI. Berapa BMI dia? Tahu tak? Kalau tak tahu boleh pakai kalkulator.
Contoh 1.5 darab 1.5 kita dapat 2.25. Okey, 35 bagi dengan 2.25. Lepas tu kita ambil 35. Okey, 35 bahagi dengan 2.25. Dapatlah 15. 15.5. So, ini dia punya BMI. Okey, ini dia punya BMI. Jadi 15.5 ni normal ke tak? Normal ni berat badan dengan tinggi dia. Nanti kita kena tengok dia punya chart dia. Dia punya carta dia. Okey? Kita tengok. Tapi kalau kamu tak tahu nak kira cara manual macam ni, tak pandai lah cikgu, tak pandai lah. Boleh tekan ni BMI Calculator Malaysia. Okey, dia ada satu laman web. Okey, yang kamu boleh tengok. Boleh gunakan macam mana cara nak tahu, nak kira BMI kalau kamu tak pandai kira lah. Kamu lemah sangat-sangat matematik lah contoh kan. Kamu boleh guna kalkulator BMI ni. Okey, ini dia punya website. Okey, kamu masukkan berat badan kamu. Contoh tadi berat badan berapa? 35 kilo kan. 35 kilo, tinggi dia 1.5. Okey, tekan je calculate. Dapatlah 15.56. Tadi cikgu kira manual dapat 15.55555. Jadi dia kecil, dia bundarkan kepada 2 titik puluhan tu, jadi 56 lah. Sama je. Boleh faham tak? Boleh faham tak macam mana nak guna BMI calculator ni? Tahu Nam? Boleh. Boleh cikgu harap cikgu tak bercakap sorang-sorang Cikgu harap cikgu tak bercakap sorang-sorang. Sebab cikgu risau ni. Cikgu panggil semua senyap sunyi, tak ada bunyi pun, tak ada respon pun. Cikgu harap cikgu tak bercakap sorang-sorang Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok macam mana cara nak ukur tinggi. Macam mana cara nak ukur tinggi. Cikgu rasa semua orang dah tahu cara nak ukur tinggi sebab kita dah berapa kali dah buat ujian segak. Cuma tahun lepas kita sempat buat masa akhir tahun tu aja. Okey, tahun ni pun mungkin satu kali je. Tapi tak apa, kita boleh buat di rumah. Okey, buat je. Yang penting ada rekod. Kamu buat ujian segak tu. Okey, sebab nanti kalau tak ada buat ujian segak, ada masalah kemudian hari pula kan. Jadi kita buat. Okey, macam mana cara dia? Yang pertama ingat berdiri tegak. Berdiri tegak. Jangan pakai kasut. Nak ukur tinggi jangan pakai kasut. Nak ukur tinggi juga letak sesuatu ataupun pembaris tu letak di atas kepala kamu. Jangan hanya atas rambut. Tekan sampai kena kepala. Okey, tekan pembaris tu sampai kena kepala contoh. Kan? Jangan hanya letak di atas rambut. Contoh kalau orang yang rambut dia tinggi, rambut dia tebal, dia letak atas rambut tak kira lah. Tak adil lah. Bukan tak adil lah. Dia macam tak valid lah. Tak sah dia punya ukuran tu. Okey, kena letak di atas kepala. Dan kepala dia kena pandang ke depan lah. Mata pandang ke depan. Jangan tunduk. Jangan sengit dan sebagainya. Okey, ini cara untuk ukur tinggi. Dan cara yang kedua iaitu cara untuk ukur berat. Pun sama juga. Naik atas penimbang dua-dua kaki. Jangan satu kaki saja. Okey, jangan satu kaki saja. Okey, yang ni cikgu nak kamu buat dekat rumah nanti. Okey, dan kamu kena isi dekat dalam Google Classroom. Cikgu dah sediakan satu assignment yang kamu kena buat. Kamu kena kira kamu punya BMI. Dan kamu kena ukur berat dan tinggi kamu Jadi siapa yang ada pemberat penimbang dekat rumah tu, dia boleh terus timbang sendiri. Yang tak ada, agak-agak nak buat macam mana? Dah tak ada kan? Kamu kena agak-agak berat kamu sekarang dah berapa? Kalau yang tinggi pula, cikgu rasa semua orang ada pembaris. Boleh ukur sendiri. Okey, jadi jangan ada yang cakap, cikgu saya tak dapat ukur tinggi cikgu. Kenapa? Tak ada pembaris. Wow, tak ada pembaris. Kalau tak ada pembaris, kena beli lah. Itu je. Okey.
Kalau kata tak ada pembaris, tapi kamu ada duit lah, ada duit lebih sikit. Dalam RM3.70. Dalam RM3.70. Kamu boleh beli apa tau? Kamu boleh beli dia punya pembaris. Ada jual dekat DIY. Cikgu tunjuk lah. Pembaris dia macam ni. Pembaris ukur tinggi. Boleh nampak tak? Ni dekat rumah cikgu. Cikgu lekat untuk anak-anak cikgu. Jadi cikgu sentiasa pantau mereka punya ketinggian. Adakah mereka ni semakin tinggi ataupun tak tinggi-tinggi. Kita kena risau kalau kita tak tinggi-tinggi. Takut dipanggil bantut. Tahu apa maksud bantut? Tahu tak apa itu bantut? Dia pendek. Tak tinggi-tinggi. Bantut ni maksudnya dia tak tinggi-tinggi. Jadi ada something wrong dengan dia punya pertumbuhan dia, dengan development dia tu. Takut nanti besar dia jadi orang kerdil. Tahu apa itu kerdil? Pernah dengar tak kerdil? Pernah. Orang kerdil ni dia walaupun sudah tua tapi tak tinggi-tinggi. Dia pendek je. Jadi kita tak nak lah dia jadi macam tu kan. Kita kena check. Sebab apa? Faktor pemakanan menjadi satu sebab penting kenapa orang tu tak tinggi-tinggi. Jadi kita kena makan makanan yang berkhasiat dan sebagainya. Kena bersenam. Okay, kalau tak tinggi-tinggi tu kena gayut. Bergayut. Tahu apa maksud bergayut? Kena banyak bergayut. Nanti dia akan tinggi lah. Tapi kalau dia memang jenis genetik dia memang keluarga dia semua rendah-rendah aja, tak ada masalah. Jangan risau, jangan sedih. Cikgu kenapa saya tak tinggi cikgu? Akan datang nanti kamu akan tinggi. Ingat untuk kanak-kanak dan remaja, dia punya pertumbuhan dia punya ketinggian dia akan naik sampailah umur dia 18 tahun atau 19 tahun macam tu lah. Jadi kalau sekarang tak tinggi lagi jangan risau. Nanti bila naik sekolah menengah mesti tinggi. Okay, mesti tinggi. Jangan risau. Okay. Okay, baik. Seterusnya kita tengok carta. Ni. Ini carta untuk BMI. Okay, carta untuk BMI. Okay, kita tengok. Ini untuk perempuan Kalau perempuan dia warna pink Kalau lelaki nanti warna biru. Baik, kalau perempuan ni nama dia Siti. Budak perempuan ni, murid perempuan ni nama dia Siti. Umur dia 12 tahun. Okey, umur dia 12 tahun. Berat badan dia 36 kilo. Tinggi dia 142 cm. Jadi bersamaan dengan 1.42 meter. Macam mana nak kira BMI? Okey, ambil 36. Bahagikan dengan 1.42 darab 1.42. Dapat 17.85 BMI dia. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni obese ke, normal ke, berlebihan berat badan ke? Jadi yang pertama ambil 12 tu. Bulatkan dekat 12 ni. Okey, bulatkan dekat 12. Sebab dia sudah 12 tahun. Boleh faham tak? Okey, kemudian kita ambil 17.85. Okey, nampak tak sini 17? Tak nampak kan? Tak ada tulis 17. Jadi 17 ni antara 18 dengan 16 lah. Kalau kamu perasan kotak ni dia ada 5. Dia ada 4 1, 2, 3, 4. Jadi garis yang antara kedua dengan ketiga tu. Okey, garis antara kedua dan ketiga tu kita andaikan itu ialah 17. Boleh faham tak? Satu garis ni membawa maksud 5. Ni 16, 16.5, 17, 17.5, 18. Macam tu. Boleh faham? Jadi yang ni 17.8 dia duduk antara ni lah. Antara ni. Okey, jadi garis 12 dengan 17.85 kamu garis tengok dia bertemu dekat mana. Okey, dia bertemu dekat sini. Dekat kawasan putih. Kalau kawasan putih ni normal lah. Jadi berat badan dia berat badan normal. Boleh faham tak? Ingat kamu kalau kamu tengok carta ni dia hanya boleh guna untuk murid 5 tahun hingga 19 tahun saja. Kalau cikgu, ibu kamu, ayah kamu tak boleh guna.
dah lain. Itu untuk orang dewasa pula. Untuk orang dewasa lain. Tapi kalau untuk kanak-kanak, yang ni masih sesuai. Boleh faham tak? Boleh faham? Nanti kamu kena check kamu punya BMI dan juga apa? Dan juga umur tu. Kalau umur kamu sudah 12 tahun, kamu bulatkan dekat 12 tahun. Yang ni dia ada bulan juga ni. Dekat bawah ni dia ada bulan. Contoh nampak ni ada 369. Nampak tak? 369. 369. Sekarang contoh kamu belum cukup 12. Kamu baru 11 tahun 6 bulan. Garis dekat 11 tahun 6 bulan. Boleh faham? Boleh faham tak tahun 6? Boleh. Nanti kamu kena kira ni. Kena tahu. Penting BMI ni sangat penting untuk kamu tahu. Kalau tak, kita tak belajar. Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Jadi berat badan dia normal lah. Berat badan dia normal sebab dia jatuh dekat kawasan putih. Okey, kita tengok yang lelaki ni pula. Yang lelaki ni umur dia 12 tahun, berat dia 46 kilo, tinggi dia 140 cm, jadi bersamaan dengan 1.40 meter. Jadi kita kira dia punya BMI dapat 23.46. Umur dia 12 tahun. Bulatkan dekat 12 tahun. Okey. Lepas tu dia punya BMI 23.46. Dekat sini antara sini. 23.46. Jadi kita garis. Garis. Tengok dia bertemu dekat mana. Dia bertemu dekat kawasan kuning ni. Jadi bila bertemu dekat kawasan kuning, murid ni mempunyai berlebihan berat badan. Berlebihan berat badan ni dia belum tahap obes lagi. Dia belum tahap obes. Tapi berat badan dia tu dah tak sesuai dengan ketinggian dia. Jadi dia kena kurang makan lah. Jadi pentingnya kita belajar untuk tahu BMI ni, komposisi badan ni. Sebab apa? Sebab kita boleh kawal kita punya berat badan. Kita boleh kawal pemakanan kita. Macam mana nak kawal? Nanti kita tengok. Okey, yang ni ni penerangan tentang carta ni lah. Warna putih ni apa maksud? Warna kuning apa maksud? Warna merah apa maksud? Dan warna hijau tu apa maksud? Jadi kalau kamu masih berada dekat warna putih, selamatlah. Bukan cikgu kata kalau warna putih ni selamat daripada mati. No, sama je. Kalau nak mati, BMI cantik pun mati juga. Boleh faham tak? Jadi normal tak normal ni kita boleh tahulah kesihatan kita, tahap kesihatan kita. Okey, itu penting dia. Kita boleh pantau sendiri, boleh cek sendiri. Tak perlu orang lain cek untuk kita. Kita kena cek sendiri kita punya tahap kesihatan kita tu. Untuk pengetahuan kamu, kenapa perlu tahu BMI ni? Sebab apa? Sebab nak elakkan kamu dapat penyakit kegemukan ni, obesity. Okay, sebab Malaysia ni antara negara yang mempunyai kanak-kanak yang tertinggi bilangan obesity dia. Nombor 2 dalam Asia Tenggara. Okay. Nombor 1 Brunei. Nombor 2 kita. Yang terakhir Vietnam. Kalau tengok daripada statistik ni, kenapa boleh jadi macam ni? Sebab orang Malaysia tak menjaga kesihatan lah. Tu je sebab dia. Kalau dia jaga kesihatan, dia takkanlah dapat obes. Ini makan je banyak, lepas tu tidur. Makan, tidur. Makan, tidur. Itu yang jadi macam tu. Okay, jadi kita kena tahu BMI kita supaya kita sedar. Oh, saya sudah lebih ni. Kena bersenam banyak ni. Bagi kurus balik. Tapi kalau dia dah tahu dia dah lebih tapi tak payahlah bersenam, malas lah. Nanti dia akan mendapat obesity. Obesity ni kesan dia apa? Yang pertama boleh dapat sakit jantung. Okay, sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Sebab jantung kita tak mampu nak pump darah ke seluruh badan. Sebab badan kita tu dah terlampau gemuk. Lepas tu dekat salur darah kita dah ada lemak, dah ada fat. Jadi jantung kita tak kuat. Lepas tu kita pula malas bersenam. Bila malas bersenam, akibat dia boleh dapat sakit jantung lah. Sakit jantung. Nampak tu? Salur darah dia dah ada lemak. Jadi darah tu tak boleh berjalan, tak boleh bergerak dengan lancar. Jadi dia boleh menyebabkan sakit jantung lah. Yang kedua, darah tinggi. Tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Ni pun sama juga. Kalau kurang bersenam,
Asyik makan je, boleh dapat darah tinggi. Pun sama juga penyakit-penyakit ni boleh bawa maut, boleh bawa kematian. Dan yang ketiga, boleh dapat kencing manis. Kalau asyik makan makanan yang manis, boleh dapat kencing manis. Biasanya orang gemuk ni dia suka makan makanan yang manis lah. Minum air manis, makan makanan yang manis. Boleh dapat kencing manis. Hati-hati Boleh dapat juga stroke ataupun angin ahma. Muka jadi sengit sebelah. Okey. Sebab apa? Sebab dah makan tanpa kawalan. Tak kontrol makan dia. Dan yang terakhir boleh dapat penyakit artritis. Penyakit ni penyakit apa? Penyakit ni bengkak sendi-sendi dia. Dia boleh bengkak. Dia macam gout juga. Pernah dengar gout? Pernah dengar tak penyakit gout? Tahu Nam? Wake up, wake up. Cikgu rasa macam cakap sorang-sorang ni. Suruh buka webcam, tak buka. Bila respon, tanya respon, tak ada respon. Tolong bagi kerjasama. Tu je yang cikgu boleh cakap. Tolong bagi kerjasama. Cikgu dah malas nak marah-marah. Tolong bagi kerjasama. Okey, ini untuk cara menaikkan berat badan. Untuk yang ada masalah tak cukup berat badan. Okey, kurus je. Makan banyak tapi kurus. Ada sebab dia. Ada sebab. Yang pertama mungkin dia makan banyak tapi tak makan kerap. Apa beza makan banyak dengan makan kerap? Makan banyak ni sekali makan sampai penuh satu pinggan. Contoh. Tapi dia makan satu hari satu kali je. Contoh. Kan? Jadi tak cukup. Dia kena makan lebih kerap. Satu hari 3 kali ke. Satu hari 4 kali ke. Jadi kena lebih kan. Banyak makan. Sekejap-sekejap makan. Sekejap-sekejap makan. Baru boleh gemuk sikit. Ini untuk orang yang ada masalah kurang gemuk. Kurang berat badan. Kurus sangat. Jadi kena makan lebih kerap. Lepas tu kena makan makanan yang tinggi nutrisi. Makan makanan yang berkhasiat lah. Yang tinggi zat dia. Kaya dengan zat. Jangan asyik makan makanan ringan. Kalau makan makanan ringan macam McDonald ni. Kan? Dia kandungan gula dan garam dia sangat tinggi. Okey, ada monosodium glutamate ataupun yang kamu selalu panggil apa? Ajinomoto. Tahu Ajinomoto? Pernah dengar Ajinomoto? Tahu MSG. Tahu? Kebanyakan itu MSG. Pandai pun. MSG tu stand for apa? Tahu tak? Tak tahu. Siapa tahu? Benda cikgu cakap stand apa benda? Yang kamu sebut tadi MSG. MSG tu apa? Apa maksud MSG? Monosodium glutamat. Glutamat. Ni maksud MSG. Monosodium glutamat. Ataupun yang orang selalu panggil yang senang sekali Ajinomoto. Dia penambah perisa. Bagi rasa sedap. Benda tu tak sedap. Letak Ajinomoto jadi sedap. Lepas tu bila sedap, apa jadi kat kamu? Tambah akan itu. Bila sedap, apa jadi kat kamu? Gemuk. Kamu Makan akan saja. makan banyak. Kan? Ish, sedap lah. Sedap lah. Makan. Tapi makanan tu tak sihat. Tak baik untuk kesihatan. Kamu makan juga. Itu yang menyebabkan jadi tak sihat tu. Sebab makanan ringan ni biasanya dia ada banyak pewarna. Banyak bahan pengawet. Bahan pengawet ni apa pula? Tahu tak? Bahan pengawet ni nak tahu senang je. Kalau makanan tu ada expired date. Tahu expired date? Tahu tak expired date? Tarikh luput. Bahasa Melayu tarikh luput. Bahasa Inggeris expired date. Kalau makanan ada expired date, tandanya makanan tu ada pengawet. Okey, bahan pengawet. Bahan pengawet ni dia nak bagi makanan tu tahan lama. Kalau kamu perasan, kamu beli makanan dekat kedai tu, dia biasanya boleh tahan sampai 1 tahun. Perasan tak? Kamu tahu tak?
makanan tu boleh tahan sampai 1 tahun kalau dia sudah cikgu tak packing. boleh. Ya, 1 tahun. Kalau kamu beli beli makanan dalam tin ke, beli makanan dalam plastik ke kan, yang dibungkus dengan baik, dia boleh tulis sampai 1 tahun boleh makan. Sebab apa Macam dia... sardin. Yeah, macam sardin. Pandai pun Lim Seng Hang. Sebab dalam sardin tu dia dah letak bahan pengawet. Sebab tu kalau kita makan sardin, perasan tak? Tulang dia sampai hancur, sampai lembek. Perasan tak? Kalau ikan biasa, mana boleh tulang sampai macam tu? Dia tak ada tulang punya. Ada yang ada tulang, tapi tulang dia sudah hancur. Boleh gigit. Kalau kita gigit pun dia pecah, betul tak? Menunjukkan berapa banyak bahan pengawet diletakkan dekat ikan tu. Kalau ikan yang fresh, kita beli dekat kedai, kita beli ataupun kita mancing sendiri lagi senang. Ha kan? Ikan yang fresh, tulang dia mana ada lembut macam tu. Betul tak? Ha, jadi beza makanan yang diawet, yang ada bahan pengawet, dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Kita dah biasa makan tu. Sebab tu kalau kamu tengok sekarang banyak orang dapat penyakit kanser. Tahu kanser? Kanser tahu kanser? Kanser tu penyakit barah. Okey, bahasa Melayu panggil barah. Bahasa Inggeris panggil kanser. Kenapa ramai orang kena kanser sekarang? Sebab banyak makan makanan segera. Makanan yang banyak pengawet. Makanan segera ni biasanya dia tahan lama. Okey, dia tahan lama. Contoh, beli mi Maggi kan. Mi Maggi boleh tahan 1 tahun. Lagi apa lagi? Kalau kamu tengok dekat sekarang orang popular beli apa tu? Ramen. Apa? Ramen Tahu ramen. Macam Korea tu makan apa? Makan apa? Ramen Dipanggil ramen Yang Jepun ramen. Ramen. Korea apa ramen Makanan-makanan mereka apa dia? Apa nama? Tuang panggil Maggi Samyang ni. Okey, Maggi yang daripada Korea tu lah. Sebab makanan tu dia banyak bahan pengawet. Jadi kamu kena elakkan lah. Jangan makan selalu lah. Kalau kamu nak makan boleh, cikgu tak kata sampai tak boleh makan. Tapi kalau boleh jangan makan selalu. Sebab apa? Takut nanti dia boleh menyebabkan macam-macam penyakit. Kita tak tahu. Badan kita ialah apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang tak baik, tak baiklah badan kita. Makan makanan yang baik, baiklah badan kita. Okey. Lagi kita boleh makan makanan yang berkalori tinggi. Contoh macam yogurt, keju, mentega kacang, milkshake dan sebagainya ni. Makanan ni bukan setakat boleh bagi tenaga, tapi dia juga boleh bagi badan kita naik. Kalau untuk yang ada masalah badan tak naik-naik ni. Mayonis. Mayonis apa semua tu. Makanan tu banyak kalori. Tapi kalau orang yang badan dia dah besar, jangan makan makanan yang tinggi kalori ni. Takut nanti jadi lagi besar. Jadi kembang macam kena pam dengan angin. Okey. Baik, seterusnya cara nak naikkan badan lagi, kena pilih waktu yang terbaik untuk minum. Ada juga orang cadangkan. Okey, yang ni bukan cikgu cadangkan, yang ni doktor yang cadangkan. Ni cikgu ambil daripada laman web doktor. Dan juga boleh bersenam atau bersukan. Kenapa cikgu bersenam dan bersukan boleh badan naik pula? Ya, betul. Bila kamu bersukan, badan kamu akan naik sebab apa? Sebab kamu akan rasa lapar, penat. Bila bersukan, rasa penat, rasa lapar, kamu makan. Jadi badan kamu akan naik, otot kamu pun akan besar. Jadi berat badan kamu akan bertambah. Okey. Yang seterusnya, cara menurunkan berat badan. Cara nak menurunkan berat badan ni bagi sesetengah orang sangat susah. Okey, sangat susah. Bukan senang. Nampak macam senang. Ada orang bagi cadangan mulakan hari dengan jus lemon. Minum jus lemon. Sebab apa? Bila minum jus lemon ni, dia akan membakar lemak dalam badan. Akhirnya dia akan memindahkan semua lemak-lemak tu pergi ke saluran rektum. Berak senang cakap. Okey, bila dah minum minuman yang masam-masam ni, rasa sakit perut. Jadi kamu akan membuang. Jadi kuranglah berat badan tu. Seterusnya, kurangkan pengambilan karbohidrat. Kurangkan makan makanan seperti nasi, roti, spaghetti ke. Okey, apa saja makanan yang mengandungi karbohidrat. Karbohidrat ni sebab apa? Dia sebenarnya untuk bagi tenaga.
Tapi kalau kamu makan hanya duduk depan televisyen, tak buat apa-apa, dia akan menjadi gemuk. Dia akan bertukar menjadi lemak. Okey? Jadi bahaya. Kalau asyik makan nasi je tapi tak ada bersenam. Makan nasi boleh, tapi kalau kamu tak bersenam, dia akan menyebabkan kegemukan. Seterusnya, makan pisang di pagi hari. Makan pisang ni pun baik untuk sistem pencernaan badan kamu. Jadi bila kamu makan ni, dia akan menyebabkan kamu rasa nak membuang lah. Nak membuang. Okey, jadi boleh juga kurangkan pengambilan makanan ringan. Macam tadi cikgu cakap, kalau makan makanan ringan ni, dia ada monosodium glutamat ataupun MSG. Dia akan menyebabkan kamu rasa nak lagi dan lagi. Sebab sedap. Bila sedap, itu yang boleh menyebabkan kegemukan sebab makan banyak. Jadi kurangkan. Kurangkan. Cikgu tak kata jangan. Sebab kita mesti ada teringin jugalah nak makan gula-gula ke, coklat ke, betul tak? Jadi kalau boleh kurang, janganlah sampai setiap hari. Sekurang-kurangnya seminggu sekali ke kan. Sebulan sekali je. Ada orang dia disiplin betul-betul, dia tak ambil langsung. Makanan ringan dia tak ambil langsung. Itu orang yang berdisiplin lah. Okey, cara nak menurunkan berat badan boleh juga kita elakkan lambat bersarapan. Kalau boleh sarapan awal. Kalau kita lambat sarapan, nanti perut kita akan rasa sangat lapar. Bila kita dah makan sarapan tu, contoh kita makan sarapan pukul 11, pukul 10 lebih ke contoh kan, kita akan makan banyak. Bila makan banyak, bilanya badan nak turun berat badan tu. Lepas tu makan mengikut waktu dan amalkan diet seimbang. Makan ikut waktu. Jangan ikut suka hati. Tapi kalau dia tak cukup berat badan, tak apa. Makan tak ikut waktu pun. Tapi kalau berat badan dia dah normal, kena makan ikut waktu. Satu hari berapa kali je kan. Jangan makan lebih. Lepas tu tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup boleh membantu menurunkan berat badan? Siapa boleh jawab? Oh, cikgu, kalau kamu tidur, kamu punya itu body dia akan Dia akan apa? cikgu nak Okey, contoh kalau kamu tidur tak cukup, kamu tidur lewat, apa yang akan terjadi? Kenapa bila tidur lewat, badan dia akan gemuk? Kenapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kalau tidur lewat, badan gemuk. Kalau tidur cukup, badan okey. Siapa boleh jawab? Tak ada. Sebab kalau tidur lewat, dia asyik lapar. Selagi belum tutup mata, selagi itulah dia makan. Kadang dah lewat malam kan. Ish, lapar lah pula. Makan burger lah. Kan makan burger. Dah habis makan burger. Ish, lapar lagi. Ada nugget lah dalam peti sejuk. Buka. Lepas tu pergi goreng. Nugget pula kan. Bila nak kurus Dan yang terakhir boleh juga bersenam. Bersenam macam tadi. Cikgu cakap boleh juga untuk menurunkan berat badan dan juga boleh juga untuk menaikkan berat badan. Dia ada dua. Tapi bila bersenam ni kena banyak mana kamu makan, banyak itulah kamu kena bersenam. Jangan makan banyak, senam sikit. Kamu takkan kurus. Okey? Okey, ni contoh makanan yang kamu perlu makan setiap hari. Makanan yang seimbang, makanan yang berkhasiat, buah-buahan, sayur-sayuran. Ni makanan-makanan yang seimbang . Okey, contoh ni pinggan sihat ni, makanan seimbang. Nasi kena ambil suku. Lepas tu ikan, ayam, daging ni pun suku. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan kamu kena ambil separuh. Macam sekarang kena ambil banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk meningkatkan kamu punya sistem imun badan kamu. Antibody kamu. Supaya kuat melawan virus. Okey, sebab dalam sayur dan juga buah ada banyak vitamin. Okey, jadi tak perlu hanya bergantung pada tablet, ubat. Untuk beli vitamin tu. Sebab bila kamu makan ubat ataupun tablet vitamin tu, dia ada side effect dia, ada kesan lain dia. Kesan lain dia pada buah pinggang kamu. Sebab dia kena banyak bekerja untuk pecahkan tablet ubat tu. Jadi kalau kamu makan benda-benda yang organik ni, yang benda-benda ni yang natural ni, yang semula jadi ni, macam buah dan sayur ni, lebih baik untuk badan kamu. Okey. Seterusnya, makanan yang membantu pembesaran. Pembesaran ni untuk badan kamu bagi jadi besar.
Kena makan ada protein lah. Makanan yang ada protein. Contoh macam ayam, ikan, telur dan daging. Okey. Kalau nak badan besar, kena makan makanan yang ada protein lah. Kalau dah cukup besar, kena kurangkan sikit lah. Jangan makan banyak pula. Makanan yang ada protein ni nanti jadi lagi besar. Sebab protein ni fungsi dia untuk apa? Untuk membina sel tubuh yang baru. Okey, membina sel yang baru. Membina tisu-tisu badan yang baru. Kalau badan kamu sakit, kamu makan protein, makanan yang ada protein lah, dia akan jadi cepat recover. Cepat besar dan cepat pulih sakit-sakit dekat badan tu. Okey, sebab protein ni dia membaiki tisu badan, membina tisu badan yang baru. Okey. Yang ni makanan yang perlu dikurangkan dalam pengambilan harian. Contoh makanan ringan, makanan berminyak, makanan yang mempunyai pewarna yang banyak, makanan yang terlalu manis dan masin. Yang ni kena kurang. Jangan makan banyak. Dia tak baik untuk kesihatan kamu. Okey. Jadi itu saja untuk hari ni komposisi badan. Okey. Jadi cikgu nak kamu jawab satu kuis. Okey, cikgu nak kamu jawab satu kuis. Cikgu akan share link kuis tu dengan kamu. Cikgu sebenarnya dah share link kuis tu dekat dalam Google Classroom. Cikgu dah share dekat Google Classroom. Cikgu akan share sekali lagi dekat dalam Google Meet. Yang Google Classroom tu kamu boleh ni. Kamu boleh apa orang panggil? Boleh jawab masa lapang dekat rumah . Tapi sekarang cikgu nak buat ni. Kita nak jawab kuis live lah. Boleh tak kita jawab kuis live? Boleh, boleh. Boleh Baik. Okey, kalau boleh sekejap cikgu share dia punya link. Soalan dia senang je. Soalan dia semua berdasarkan kepada slide tadi. Apa yang kita belajar tadi. Okey, cikgu dah share dekat income message. Boleh tengok. Dan boleh terus masuk. Okey, Lim Wan Yi dah masuk. Okey, kita dah ada siapa ni? Kita dah ada 8 orang. Okey, lagi. Masuk lagi. Cepat, sekejap lagi kamu ada kelas apa pula? Pukul 9.30 Kau pukul berapa kelas? 9.30. 9.30. Okey, jadi cepat sikit. Sekarang dah 9.16 lah. Takut nanti tak sempat. Okey, kita dah ada 11 orang. Shanice, Lim Zeng Hang, Aisyah. Shi Ziyang baru masuk. Okey, Shanice, Shi Ziyang, Lim Zeng Hang, Aisyah, Sam, Hao Junji. Yang ni siapa ni? Wang Jifeng . Wang Yifeng Yang tulisan Cina, nama tulisan Cina. Cikgu tak tahu. Betul. Wang Yifeng Okey, Pravin, Ku Yeng Ying, Lim Wan Yi, Wesley, Gantebau, Damia. Ada lagi yang belum masuk? Siapa belum masuk yang dalam ni? Lokoi On mana Lokoi On? Oh, Lokoi On. Lokoi On ni dia dah berapa kali dah ni. Dia masuk Google Meet senyap. Bila suruh baca dia kata dia makan. Sekarang dia buat apa pula? Lokoi On. Oh, Lokoi On. Lokoi On. Nanti. Okey, Aisyah, tutup mic Aisyah. Okey, Lokoi On dah masuk. Kita dah ada 14 orang. Siapa yang tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam kelas ada 15 orang. Dalam ni siapa yang tak ada? Bong Jingwen ada, Bong Jingwen. Bong Jingwen seorang belum masuk lagi. Bong Jingwen masuk quizzes cepat.
Boleh Bon Jiwon? Okey, Bon Jiwon dah masuk. Okey, kita mula Wah, Pravin hebat ya, tak salah lagi.
Lokoi on. Tak bergerak-gerak point. Jawab ke tak jawab bro? Okay, ada 4 orang lagi yang belum siap. Kita tunggu 4 orang lagi. Dah 9.25 dah. Okay, ada 3 orang lagi. Okay, ada 2 orang lagi yang belum siap. Yang dah siap boleh terus tengok dekat Google Meet. Okay, ada 2 orang lagi, Lokoi On dan juga Wesley. Okay, Lokoi On dah siap. Wesley seorang lagi. Okay, Wesley pun dah siap. Okay, jadi yang pertama Aisyah, yang kedua Damia dan yang ketiga Shanice. Okay, kalau tengok dekat sini, susah lah soalan dia. Okay, baik. Sekarang dah 9.28.
Nanti kamu boleh tengok dia punya keputusan ni cikgu letak dekat Google Classroom. Dan boleh juga jawab semula, cikgu ada letak dekat assignment. Okay, untuk ulang kaji dan sebagainya. Jadi itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok untuk ujian Bahasa Melayu. Okay, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Rizal. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Rizal. Okay, sama-sama. Terima kasih Cikgu Rizal. Okay, sama-sama.